Okay, testing 1, 2, 3. Dengar ke semua? Okay, testing. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya hari ini, Sulaiman. Dan hari ini kita nak kupas topik iaitu berkaitan dengan tips menarik minat anak anda belajar coding. Mungkin sebelum ni dalam sesi FB Live kita telah dengar sahabat saya Reki bercerita tentang platform-platform yang available lah di luar sana, dan mungkin tak semua kanak-kanak ataupun budak ni bila dia didedahkan dengan benda tu dia minat lah. Dan kita akan mungkin mulakan dengan dari segi sebelum kita tarik minat anak kita dari segi nak belajar coding ni, kita akan lebih pada explore pada awal ni kenapa dia kurang minat bila kita masuk terus dari segi rasanya kenapa bila kita perkenalkan coding kepada anak anda, dia kadang-kadang dia rasa bentu berat lah untuk belajar, dan lama-kelamaan akan hilang minat. Okay, apa yang saya dapati adalah dari segi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kualiti keberhasilan murid dalam STEM ni. Kenapa saya nak huraikan faktor ini? Sebab kebanyakan dalam mata pelajaran STEM ni, iaitu Sains, Teknologi, Engineering dan Maths ni, kebanyakan yang programming related tu ada kaitan besar lah dalam STEM ni sendiri. Dan dalam tu kita akan lihat dari segi faktor dia. Yang pertama iaitu dari segi kurang kesedaran tentang STEM. Okey, bila kanak-kanak sekarang ni dia memang belajar pun, bila kita cakap berkaitan dengan contoh coding ni, yang paling asas kita boleh huraikan adalah berkenaan dengan Scratch lah. Scratch tu sendiri, software Scratch yang ada block programming tu mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah tahulah. Tetapi nak adakah kita tahu dari segi budak-budak sekarang ni, walaupun dia dah pergi sekolah, dan actually dalam silibus sekolah pun sudah ada mata pelajaran dari segi coding yang basic, iaitu dari segi block programming lah. Dan dalam sekolah rendah pun sudah mula belajar dalam dah mula diajar dalam silibus tu. Tapi nak tak nak dari segi kesedaran tu masih kurang lah, sebab bila dalam textbook dia akan lebih kepada teori lah, iaitu dalam bentuk gambar, dalam bentuk ialah dalam buku kan. So memang dia takkan hands on belajar benda tu. Dari segi pergi makmal mungkin setengah sekolah ada, tetapi dari segi facilitator lah, facilitate untuk nak mengajar kanak-kanak ni dari segi benda nak meletakkan, nak menghasilkan output kepada satu programming tu, dia berkait rapat dengan fasiliti yang ada di sekolah lah. Okey, tetapi dari segi kesedaran tu masih kurang lagi lah, kerana itulah antara faktor mungkin kurang minat, sebab dia pun tak tahu kan STEM tu apa sebenarnya. Dari segi mungkin dia ingat benda tu lebih kepada bukan teknologi, tetapi mungkin dari segi maths kan, sebab dalam STEM ni ada maths punya elemen. Okey, dan seterusnya saya cakap tadi tu sikit je, dari segi mata pelajaran dianggap sebagai sukar lah. Di sini dia disebabkan STEM ni kebiasaannya memang dalam STEM punya tu lebih kepada benda yang kira-kira yang exact, contoh maths, science kan. Benda ni yang ada yang budak-budak nampak mungkin dari segi first impression dia tak berapa bagus lah, sebab mungkin science ni banyak benda yang kena hafal. Tapi dari segi teknologi ni mungkin dia akan nampak benda yang wow sahaja. Contoh apabila kita cakap tentang programming, mungkin dia akan nampak first thing yang akan datang kepada mereka adalah dari segi hacker lah kan, contohlah dia akan type gila-gila semua tu. Tetapi
sebenarnya kita nak ajar yang paling basic, iaitu dari segi block programming sahaja. That's why Scratch ni adalah salah satu platform programming yang kita boleh ajarlah kepada budak-budak seawal umur 7 tahun pun boleh. Okey, tetapi bila kita cakap tentang susah nak belajar ni, macam saya cakap tadi tu, sebab bila kita buat bila diajar di sekolah menggunakan textbook kan, bila kita bertanya soalan dari segi teori sahaja, kanak-kanak lebih cenderung untuk hands on learning. That's why dari segi Scratch ni adalah satu satu software yang bagus untuk mereka explore dalam waktu samanya, untuk belajar dan tahu sebenarnya tak susah pun, dan dia ada input dan yang akan menghasilkan output. So benda yang konsep yang sangat mudah, supaya dia nampaklah hasil usaha mereka tu lah membuat coding tu. Okey, yang ketiga, seperti saya cakap tadi tu, bila dia melihat dari segi silibus disusun dalam textbook ni, biasalah bila textbook ni memang dia mestilah tersusun kan. Tetapi bila kita cakap pasal curriculum, mungkin dia akan jadi padat, sebab kita tahu dalam Scratch ni memang ada beberapa banyak komponen yang kita kena tahu, dan dia akan main peranan dalam membina Scratch punya Scratch punya output tu. Contoh yang kita boleh cakap dari segi dia punya coding, dia punya kostum, dia punya even benda kecil, contoh macam kostum boleh kita edit. Kita boleh edit kostum tu supaya menjadi lebih cantik, ataupun akan menghasilkan pergerakan lah kat situ. Tetapi benda kecil tu dia akan jadi seronok bila kita hands on buat benda tu dan menghasilkan satu output. Tapi bila kita tengok benda kecil-kecil ni, bila kita gabung-gabung, dia akan jadi satu benda yang besar lah. That's why dari segi curriculum yang padat dimasukkan di sini adalah dari segi, kalau dia nak master, ataupun dia nak nak betul-betul tangkap Scratch tu sendiri dari segi programming basic, memang dia kena tahu benda basic 3 benda sahaja kan, iaitu dia punya programming, dia punya input output dia macam mana. Tetapi bila kita cakap pasal curriculum ni, dia nampak dari segi benda yang tersusun. Mungkin kanak-kanak sekarang ni memang tak, bila nampak textbook tu dia benda yang membaca lah kan. That's why dari segi curriculum ni dia memang ada beberapa asas yang pelajar perlu tahu sebelum dia pergi kepada advanced level lah. Dan sebenarnya benda yang asas ni sangat mudah, dan kita akan saya akan explain lah nanti dalam video ni. Okay, so kita akan ubah beberapa nak cakap macam paradigma lah kan, maksudnya kefahaman budak-budak ni sebenarnya memang kita akan faham lah kalau dia belajar melalui textbook sahaja dan tidak hands on menterjemahkan apa yang dia faham tu, memang dia akan jadi macam ni. Dan pendapat ataupun faktor-faktor ni dapat dirawat ataupun dapat dielakkan bila kita hands on. Benda simple je benda tu. Dan saya akan cakap lah beberapa tips yang mungkin ibu bapa, guru-guru di luar sana yang boleh cuba implement kepada anak murid atau anak anda sendirilah. Okey. Tapi bila kita bercakap tentang kenapa dari segi saya push lebih kepada coding lah, sebenarnya dari segi kegunaan gadget lah. Sebab sekarang ni kita nampak sebab time dulu mungkin kita akan nampak mak ayah kita sahaja yang banyak pakai phone, banyak pakai laptop untuk urusan kerja lah kan. Tapi sekarang ni bila telah advance dengan gadget-gadget ni, kita nampak dari segi budak-budak kecil pun dah mula mahir dalam kacau-kacau dia punya sistem semua tu lah. Bukan apa, sebab memang kegunaan gadget yang tinggi lah di usia muda pun. Dan kita akan nampak lah contoh yang saya letak di sini macam Didi and Friends kan. Mungkin budak-budak kecil ni dia mungkin tidak tahu menggunakan sistem phone semua tu lah kan, atau edit semua, tetapi dia tahu paling simple pun buka YouTube. Buka YouTube, dengar Didi and Friends ni, dia akan layan lah beberapa jam lagu yang sama kan. Tetapi bila kita buka next level pula, bila usia remaja ni, saya nampak ramai main ML kan. So dalam game macam ni pun memang ramai akan pakai mobile devices lah, macam phone, tablet untuk main game ni. Tapi bahkan bila tengok dari segi sebab orang kan tengok dari segi game ni mungkin perempuan lebih cenderung, tapi tak pun kan sebenarnya. Tapi bila virtual pad ni pun, contoh saya letak satu adalah dari segi macam saya tengok lebih kepada budak-budak yang usia umur
7 tahun macam ni, memang dia suka main, sebab dia tak dapat, mungkin tak dapat bela pet ke apa kan, tak dapat bela binatang sendiri, tapi dia akan main game virtual pet ni lah supaya dia dapat rasa macam tu lah lebih kurang kan. Tetapi apa yang saya nak tekan kat sini adalah dari segi apa, even saya ni statistik daripada 2017 lah, dari segi kegunaan internet orang remaja pakai, iaitu 85.6%. Sangat besar lah sebenarnya. Maksudnya bila dia ada satu device ni, dia takkan macam dulu kita akan explore dari segi phone tu macam mana semua tu, tapi first thing first dia akan check di internet lah, tu basic lah. Tetapi bila kita tengok dari segi kegunaan internet ni tinggi, maksudnya soalan yang timbul adalah dari segi apakah golongan anak muda ataupun kanak-kanak kita sendiri dia buatlah dengan phone yang diberi tu. Sebenarnya benda ni dapat kita pantau bila tengoklah apa yang mereka buat tu. Tapi sebenarnya dalam ni apa saya nak terangkan dari segi bila dia banyakkan masa dengan coding semua ni, sebenarnya dia dapat menggunakan masa yang bermanfaat lah sebenarnya. Daripada pegang gadget tu main game sahaja, kita dapat bagi dia explore dari segi coding, dan benda ni benda yang sebenarnya fun, benda yang seronok. Tapi bila dia, macam kita cakap awal-awal tadi tu, dari segi apa yang difaham tentang gaming, apa yang difaham tentang coding ni, benda yang susah, benda yang tersusun kan, sistematik, curriculum, syllabus yang padat semua tu. Tapi sebenarnya bila kita letakkan dari segi satu target, yang satu objektif dia kena buat, InsyaAllah memang dia akan usahakan untuk capai. Sebab seperti saya cakap tadi tu, dia benda yang berkaitan dengan output yang dia akan lihat lah. Kalau codingnya salah, dia akan dapat output yang berbeza, dan dia akan cuba usahakan untuk dapat yang betul lah. Okey, yang poin ketiga saya, kenapa kita perlu dari segi menggunakan masa inilah, terutamanya waktu kita diuji dengan COVID-19 ni. PKP ni maksudnya banyak masa di mana anak-anak anda ataupun kanak-kanak ni duduk di rumah. Bila duduk di rumah tidak ke sekolah, memang masa ni kita akan tertanyalah kan, maksudnya dia pakai masa ni untuk apa. Tetapi menggunakan masa yang ada ni, daripada dia bangun lambat ataupun tidur lewat setiap hari, tengok movie ke apa, lebih baik dia membaikkan masa ni untuk dia belajar secara online, ataupun ada beberapa resources di luar sana lah yang dia boleh mula explore untuk tahu lebih lanjut tentang coding ni. Tapi apa saya nak katakan di sini adalah dari segi masa PKP ni adalah masa yang paling sesuai sebenarnya. Maksudnya bila di mana dia tak boleh ke sekolah ataupun tak boleh membuat perkara yang hands on dari segi pembelajaran tu, banyak teori mungkin kan, dia nak belajar, nak perbaiki dia punya subjek-subjek dia. Tapi coding ni dia akan memerlukan internet, dia akan memerlukan beberapa software yang dia nak. Kalau dalam ni kita cakap pasal Scratch lah. Scratch dia boleh download offline juga. So kalau dia download offline, mak ayah boleh lah tutup internet ke apa kan, kalau risau ke apa tutup internet. Tapi dia akan main secara offline mode lah, dan dia akan explore dalam software tu sendiri. Tetapi waktu ni lah kita akan lebih kepada online classes ataupun tutor online semua tu lah. So masa ni lah masa paling sesuai. Okay, dan seterusnya bila kita dari segi kita punya tajuk dari segi kenapa, faktor-faktor yang semua tu. Tetapi soalan yang utama adalah kenapa coding. Saya tak nak urai panjang lah pasal ni, sebab sahabat saya Ricky pernah bagi tahu dari segi dalam video dia. Anda semua boleh tengok balik lah video tu. So yang pertama adalah simple saja, computational thinking. So bila cakap pasal ni, dia dimaksudkan adalah bila dia belajar programming, dia belajar walaupun kita nampak dalam Scratch ni benda yang sangat simple dan mudah lah dari segi block programming, drag and drop, tapi dia akan belajar dari segi dia ada manfaat kognitif lah. Dimaksudkan di situ adalah sebab bila kita belajar programming ni, dia perlukan satu skill yang penting, iaitu computational thinking. And kalau dia tak ada skill ni pun, dia akan lama-lama kelamaan akan develop lah. Bila dia develop skill ni, dia punya cara pemikiran dia akan lebih saya nak katakan lebih matang lah. Mungkin saya boleh kongsikan dari segi ada beberapa pelajar daripada Akademi DS sendiri,
walaupun umur dia sangat kecil, tapi dia punya minat terhadap programming dan coding ni sangat bagus, sampai bila lepas kelas pun dia buat di rumah. Dan bila kelas seterusnya kita ada, dia akan tunjuk kepada saya lah sebagai cikgu dia, dan untuk review dia punya coding kan. Tapi saya nampak di situ bagaimana yang saya tak sempat lagi cover, contoh macam dia buat game shooting game tu kan, dia refer online saja, dia refer online dan dia cuba fahamkan. Cuma yang bila kita cakap pasal ni, maksudnya dia akan, cara dia berfikir tu berbeza dengan kawan-kawan dia yang lain. Kawan-kawan lain mungkin dia akan sibuk masuk kelas, sementara tu kawan main tablet ke apa kan. Tapi dia akan fikir dari segi nak mematangkan kefahaman dia, supaya bila dia, sebab kita nampak bila competition thinking ni dia ada, cara dia mengurus masalah tu berbeza dengan orang lain. Sebab itulah salah satu benefit lah kepada belajar programming ni. Dan yang kedua saya letak adalah dari segi sistem kreatif lah. Apa saya maksud kat sini adalah lebih awal dia belajar tentang programming ni, lebih cepat ditangkap, sebab otak kanak-kanak ni menjadi lebih mudah menerima sistem baru kan. Bila macam saya cakap tadi tu, bila dia dah mula disuntik lah kan, disuntik dari segi minat dia, dia akan cuba explore perbezaan yang saya nampak besar antara orang dewasa dan kanak-kanak ni lah. Kanak-kanak dia tidak takut untuk mencuba sangat lah, dia akan bantai dia semua kan. Dia akan cuba dari segi, dia tak kisah pun, sebab programming dia melibatkan input dan output kan. So bila input dia main bantai, kadang-kadang output dia pun pelik-pelik, tetapi di situ dia akan belajar dari kesilapan dia. Dan kadang-kadang kita lihat dari segi kadang-kadang kita bukan nampak kepada output sahaja, tetapi cara mereka secara kreatifnya membuatkan satu benda yang bosan tu jadi best. Contoh macam sebab kita boleh nampak di dalam programming scratch ni ada banyak projek yang best, yang seronok, tapi ada yang bosan. Contoh macam let's say tic-tac-toe tu kan, yang X dengan kosong tu, benda simple je, tetapi bila dia buat tu, dia membuat supaya macam kalau menang keluar animasi kan, ataupun dia punya benda tu menari, berjoget ke apa, kita tak minta, tetapi benda tu nampak creative side dia macam mana, dan dia menggunakan programming untuk buat benda tu. So benda tu benda yang sangat refreshing lah sebenarnya. Sebagai pengajar pun kita tengok, oh rupanya boleh juga buat macam ni kan. Dan sebab mereka explore, dan mereka pun fikir secara kreatif juga dari situ. Tu saya tekankan dua sahajalah. Okey, saya nak masuk kepada poin-poin yang utama lah, kenapa tuan-tuan dan puan-puan tengok video ni berkaitan dengan nak tarik minat anak anda untuk coding ni kan. Pun beberapa minit, tak apalah. Sebab ni ialah poin-poin yang saya rasa nak terangkan, dan anda akan faham bila kita buatlah benda ni. Yang pertama adalah segi mengenal pasti minat. Okey, bila kita cakap macam ni, mungkin kita cakap kita punya problem statement utama kita adalah berkaitan dengan anak saya tak minat dengan programming, tetapi kita tidak mengabaikan minat-minat dia yang lain lah. That's why yang paling utama sebenarnya kita kena tahu adalah segi minat dia apa, minat utama dia. Okay, kalau contoh dia suka main game kereta, racing game kan, ada beberapa game di Scratch sendiri sudah ada di macam library online mereka lah. Apa yang saya tekankan kat sini adalah berkaitan dengan minat tu adalah sebenarnya kita bukanlah mengabaikan minat-minat dia, tetapi sebenarnya dalam Scratch ni kita boleh menterjemahkan minat yang dia suka tu, benda yang dia suka buat, dia suka main semua tu, sebenarnya dah ada dalam beberapa projek yang orang dah buat kan. Dan Scratch ni dia ada satu database online lah, nak cakap macam library online ni, di mana semua yang upload dia punya program, orang di luar sana boleh tengok di seluruh negara lah kan. Dan contoh dia minat game racing. Bila minat game racing, mungkin dia suka aspek berlumba, betul, suka berlumba, tetapi kita tahu kanak-kanak ni bila dia cuba satu benda tu, kalau dia tak menjadi pun, at least dia akan rasa puas hati sebab dia dah pernah buat, dan dia cubalah kan. Walaupun buat roti tak sedap, tak apa, dia akan belajar, ataupun dia tak makan roti dah kan, tapi tak kot. Tapi bila kat sini racing game contoh yang saya buat tadi tu, saya cakap tadi, mungkin dia minat berlumba sahaja, tetapi bila dia masuk dalam Scratch, dia ada satu feature yang menarik lah, di mana bukan dia dapat main sahaja game orang lain tu, tetapi dia dapat tengok inside program ni. Maksudnya dia dapat tengok dari segi macam mana dia program, dia pakai block apa, dia pakai variable apa supaya dapat menghasilkan game tu.
So dalam dia main tu, dia dapat tengok dari segi macam mana orang tu buat, kan. So tu baru satu kan, dari segi racing game. Macam mana kita tahu, mungkin dia minat kereta, kita tunjuklah game yang berkaitan dengan minat mereka, kan. Lagi satu yang paling famous sekarang ni adalah shooting game lah. Maksudnya game tembak-tembak ni mungkin budak-budak suka tengok benda yang teknologi makin advance. Mungkin game ni pun lagi padu kan. Dulu 2D, sekarang 3D lah shooting kan. Tapi shooting game yang dekat Scratch pun ada yang 2 person shooting, ataupun dekat sini yang saya tak contoh yang basic adalah dia tembak dekat screen dan keluar score kan. Mungkin dia main benda ni wow, bestnya kan. Bukan nak cakap best, tapi macam wow, macam nak cakap bosan pun boleh juga tembak biasa-biasa. Tetapi bila dia tengok dari segi dia punya programming semua tu, sebenarnya dia boleh custom sendiri kan. Dia boleh custom background, custom character, bahkan dia boleh belajar sekali dari segi coding dia macam mana. So benda ni bagi saya sepanjang pengalaman saya mengajar lah, kebiasaannya memang yang geng lelaki ni memang lebih kepada shooting game dengan racing ni lah. Sebab dia akan nampak benda biasa, walaupun mungkin tak nampak cantik mana kan, tetapi bila dia tengok dari segi coding ni, oh okey, rupanya pakai ni untuk menghasilkan scoreboard contoh. So benda ni dia akan ada impact atau efek dari segi pemikiran dia orang jugalah. Bukan game ni bukan sekadar main, tetapi dia nak menghasilkan sendiri dalam Scratch. Tetapi contoh yang saya letak tu dari segi dialog. Dialog ni benda simple lah. Kalau kita kata tentang input output, kita meletakkan input dari segi teks lah, dalam bentuk teks. Apa yang akan jadi kalau kita letak sekian-sekian, tu output keluar. That's why benda yang paling basic adalah dari segi dialog, ataupun macam discussion antara dua karakter, macam tu lah kan. Dia bagi salam, dia jawab salam kan. Dia cakap dah makan belum, dia cakap dah kan. Ke hari ni puasa kan, tak tahulah. So itu dari segi dialog benda yang simple. Tapi kalau virtual piano pun sama juga, dia benda yang bagi saya sangat standard basic lah, sebab dia akan bermain dengan key. Bayangkan kanak-kanak ataupun anak-anak di rumah tu tak ada keyboard, tak ada keyboard, maksudnya tak ada keyboard as in piano tu lah. Bila tak ada tu, takkanlah dia tak ada minat nak belajar. Sebab biasanya saya nampak ni kalau pergi shopping mall ke apa, nampak piano tu memang budak-budak lari kejar nak main lah benda tu kan. Tapi kita boleh buat virtual piano sendiri dekat dalam komputer. Bila buat benda ni memang sangat straightforward, benda yang sangat simple, dan dia pakai keyboard laptop saja untuk buat programming, untuk tekan dan keluarkan hasilkan bunyi piano tu. So bila saya cakap tentang minat, ini adalah contoh-contoh yang saya letak lah, supaya sebenarnya Scratch ni dia cover beberapa benda yang tarikan ataupun minat-minat budak-budak sekarang ni lah, untuk lebih menggunakan program Scratch ni. Sebab memang orang dah buat dan ada programming yang dah terbukti berhasil lah dekat dalam ni. Maksudnya dia output dia cantik dengan apa yang dia nak. Tetapi yang paling saya nampak yang paling bagus sekali lah dari segi nak mengajar, at the same time dia nak main kan. Sebab sekarang kita tahu dari segi mungkin game tadi tu saya cakap shooting, racing ni nampak gambar mungkin macam kurang sikit kan. Tetapi bila cakap pasal Minecraft ni, semua tahu budak-budak sekarang kan, dia akan main dalam PS3, PS4 dia kan, bahkan dalam laptop semua tu kan. Tapi bila cakap pasal Minecraft ni pun sebenarnya ada di website Out of Code ni, ada satu game Minecraft ni, dia di mana dia memang akan mengajar coding. Bila anda tengok tuan-tuan tengok dari segi gambar ni pun, dia ada aspek block programming tu sendirilah. Block programming tu dia akan drag and drop, dan dia akan menggerakkan karakter tersebut kepada checkpoint, macam itulah. So bila dia lengkapkan semua, tak silap saya ada dalam 11 level, dia akan dapat satu sijil online kan. Sijil online ni dia akan letak nama dia lah, dia ada satu template, dan itu satu benda acknowledgement untuk yang dia dah settle game ni lah. Tapi benda ni bagus sebab dia akan encourage budak tersebut untuk lebih try lagi, ataupun sebab dia pada awalnya level 1 sampai ke 11 ni memang dia akan makin lebih susah. Dan dia akan belajar beberapa block programming yang mungkin bukan sekadar basic, tapi memang advance punya level lah. Okay. So saya recommend lah untuk cuba benda ni, untuk Minecraft punya game ni. Okay, yang kedua adalah berkaitan dengan Scratch punya tutorial.
Okey, macam saya cakap tadi tu, bila kita ada dua jenis lah untuk Scratch ni, satu online, satu offline. Bila online dan offline pun kita ada satu tutorial tu, dia basic saja. Dia menggerakkan karakter, buat menghasilkan satu cerita ataupun buat game kejar-kejar tu lah. Tetapi poin kedua ni dia berkaitan dengan basic itulah, sebab saya cakap tadi tu, bila budak-budak ni nampak lebih kepada output daripada bahagian programming. Contoh, dia nak karakter ni lari nak cakap main kejar-kejar kan, main kejar-kejar, tapi sebenarnya dalam programming tu dia malas nak buat kan. Kita start dengan slow and steady sahaja dulu. Bila slow and steady, kita akan nampak dari segi nak buat tu sebenarnya senang je kan. Cuma bila dia tengok dari segi susah terus, dia memang akan hilang minat tu lah kan. That's why adanya tutorial ni untuk dia membimbing bukan sekadar kanak-kanak saja, tapi bahkan guru-guru yang mula nak belajar pun akan menggunakan tutorial jugalah untuk belajar Scratch ni. Okey, dari segi tutorial tu, apa yang saya suka kongsikan adalah dari segi ada macam saya cakap tadi, Scratch kan di bahagian kanan tu, tuan-tuan boleh nampak. Scratch ni dia ada beberapa projek yang orang telah download atau dah upload awal-awal lah. So bila dah upload tu, kita memang banyak jenis lah, macam-macam jenis projek yang kita boleh tengok dan boleh rujuk. Tapi dari segi kalau lah kita rasa tu tak cukup spesifik kan, tak cukup spesifik, kita boleh buka kepada YouTube lah. YouTube ada spesifik, contoh Snake Game, dia nak buat game yang ni saja. So dia akan belajar beberapa elemen, beberapa komponen yang perlu tahu tentang nak menghasilkan game Snake ni. At the same time shooter game. So benda ni benda yang sangat spesifik, dan kita boleh check di YouTube ataupun Scratch punya website juga untuk tahu dari segi projek apa yang ada dan macam mana nak buat programming tersebut. Okey, sebenarnya ini adalah satu benda yang baru lah dari segi print Scratch coding card. Ini poin saya ketiga. Okey, kalau tuan-tuan dan puan nak cari benda ni, senang saja, saya ada letak link tu. Tapi kalau nak cari pun, buka je Google ataupun search engine internet anda tu, type je empat perkataan ni, animate a name card. Okey, so akan keluar satu file PDF ni, dan dia akan ada step by step macam mana dia nak memperkenalkan dari segi block programming dalam Scratch ni kepada orang yang nak belajar lah. Dan benda ni sangat bagus untuk terutamanya kanak-kanak, sebab dia akan buat step by step dan dia akan cakap apa fungsi setiap benda tu. So dalam ni memang dia open source lah, memang ramai orang pakai. Cuma bila kita tengok dari segi kalau kita nak tengok dari segi serius atau tidak dia nak belajar tu, boleh je, tak ada masalah untuk print je benda ni kan, dan dia akan rujuk lah selalu. Kalau tidak, memang benda ni dia akan memudahkan dari segi dia nak belajar, sebab resources dia dah ada. Resources saya masukkan adalah file ni lah. So bila file ni dah ada, dia akan tengok dari satu contoh, dia nak cari macam mana nak menggerakkan satu karakter daripada kiri ke kanan. So dia akan carilah dari segi maneuver ataupun dari segi movement ada dalam satu topik ni, dia akan cari dalam ni. Dan benda ni akan ajar basic lah, tak ada bahagian advance lah dalam ni. Okey, yang rasa ni poin saya yang terakhir, iaitu membuat projek yang berkait dengan output fizikal. Mungkin kita pelik sikit apa dimaksud kat sini, sebab kalau kita tengok dari segi minat coding ni, dia tidak saya tidak khususkan kepada Scratch sahajalah kan, tetapi ada beberapa produk di luar sana yang kita boleh menggunakan block programming untuk ada output yang dia boleh nampak dan dia boleh lihat secara fizikal. Contoh mungkin yang pertama saya cakap tentang microbit ni. Microbit ni dia adalah sama juga, dia agak complicated sikit, tetapi dia masih menggunakan block programming, dan produk ni memang boleh belilah di pasaran sekarang. So benda ni mungkin waktu ni dia tidak suka dari segi coding Scratch ni, mungkin dia nampak banyak programming tetapi output dia adalah kucing tu bergerak kan, benda yang simple. Mungkin dia nak benda yang fizikal. So bila benda fizikal, dia kena ada benda dari segi produk lah yang dia boleh nampak benda bergerak, dan microbit adalah salah satu yang bagi saya affordable, mampu beli, dan tetapi dia punya range umur dia mungkin darjah 6 ke atas bagi pendapat saya lah kan, mungkin darjah 3 ke atas. Tapi di sini memang kita akan pakai block programming,
Dan block programming ni akan menghasilkan output iaitu pergerakan kepada microbit ni lah. Dia punya motor dia bergerak, dia akan sensor, dan benda ni sangat menarik lah. Dan dia boleh explore benda ni sendiri. Tetapi bila berkaitan dengan output tu sendiri, saya cakap tadi, microbit tu benda yang affordable lah. Mungkin EBT sesiapa yang ada, tapi yang benda ni dia punya output dia lagi nice lah, sebab dia punya komponen dia Lego komponen. Maksudnya dia boleh attach atau detach daripada Lego block tu sendiri, tetapi dia masih menggunakan block programming, iaitu dia drag and drop lah. Dan anda boleh lihat di sini, memang dia nampak straightforward, tetapi sebenarnya konsep block programming tak berubah kan. Bagaimana dia ada forever loop, dia ada pergerakan semua tu, dia ada start dengan stop dia. Sama juga kepada benda-benda yang produk-produk ini jugalah. Even yang paling kecil ni Widu lah. Widu sawa umur 7 tahun kan, dia boleh main benda ni. Dia akan pasang robot tu sendiri, pasang Lego, dan dia ada drag and drop programming yang ada bimbingan dalam software tu sendiri. Dia tahu mungkin memang dia tak tahu langsung programming, tak apa, dia ikut gambar sahaja, ikut gambar, dan output dia akan diterjemahkan kepada Widu ni sendiri bergerak. So itu benda yang apa saya maksudkan dari segi dari segi physical output lah. Dimaksudkan itu adalah dari segi bila dia buat programming, dia bukan sekadar melihat dari segi outputnya di laptop, tetapi secara fizikalnya bergerak. Dan benda tu sangat membantulah sebenarnya, sebab macam saya cakap tadi tu, apabila silibus sekolah ni nampak lebih kepada teori, kita tu nak nampak bahawa benda tu coding tak macam tu pun sebenarnya. Dia akan ada satu output, cuma bentuk output tu macam mana terpulang pada kita lah, kita pakai platform apa kan. So bila pakai online, laptop semua tu akan dapat lah macam tu kan. Tapi bila kita pakai benda yang produk, contoh macam microbit, EB3, Widu, semua tu memang kita akan nampak output dia bergerak kan. Robot tu bergerak lagi. Budak-budak sekarang ni memang lebih suka lah benda tu kan, sebab dia nampak kita coding, kita buat programming, robot gerak kiri, tiba robot tu gerak kanan kan. Dia akan usahakan untuk cuba tengok kenapa dia gerak kanan, kenapa tak kiri. So bila dapat gerak ke kiri tu, sukalah mereka kan. Okay, so itulah beberapa poin saya kongsikan yang boleh tarik minat lah, dan saya sangat mengalalukan lah supaya kanak-kanak ataupun anak anda sendiri di rumah tu cuba explore, supaya tidaklah kita rasa dia tak belajar apa-apa lah kan. Even benda ni dia best, benda yang fun dan menarik. So kesimpulan saya yang saya boleh saya mungkin simpulkan adalah yang pertama, out of code ni sendirilah. Seperti kawan saya Ricky cakap dalam video sebelum ni, out of code ni satu platform yang baguslah untuk belajar block programming. Dan bila ada banyak aktiviti, misalnya sini juga ada 30 aktiviti kan, 30 aktiviti plus, memang benda ni aktiviti yang menarik, yang memang fokus on dia punya programming. Dan benda ni kanak-kanak suka sebab dia punya kegunaan warna, kegunaan karakter dia sangat menarik lah. So bila kat situ memang budak akan lebih cenderung untuk belajar sebab dia benda yang bergerak dan benda yang cantik. Yang kedua adalah dari segi reward system sebenarnya. Bila kita mengajar dari segi coding semua ni, walaupun kita nampak dari segi input yang dia usaha banyak tu, programming banyak-banyak, sekali output dia berhasil lah kan. Maksudnya robot tu ataupun coding tu, karakter tu bergerak. Tapi peranan daripada ibu bapa ataupun guru-guru sendiri, dia boleh buat satu reward system di mana contoh saya tadi tu, saya pakai Minecraft punya code, out of code tu. Dia menggunakan dia cakap dalam benda tu, bila kita lengkapkan 11 level, kita akan dapat CJ kan. Kalau dapat CJ tu, dia satu pencapaian lah kan. Dan kita kena acknowledge ataupun ambil maklum benda tu, supaya dia tidak rasa bila dah ada minat awal tu, bila tidak di encourage lagi, kita tak push dia lagi, memang dia akan stop kat situ je lah ya. Padahal di out of code dalam program Scratch ni macam-macam boleh buat. Maksudnya agak endless jugalah. Dan reward system ni akan encourage dia untuk buat lagi kan. Sebab itu yang kita nak untuk dia mengembang minat. Dan poin ketiga saya adalah dari segi kenapa saya tekankan bahagian programming ataupun STEM ni, sebab memang hakikatnya adalah kemasukan pelajar dalam aliran STEM ni dia memang menurun purata dalam 6,000 pelajar setiap tahun. Ini data yang paling latest iaitu 2017.
memang akan dia nampak patternnya akan menurun lah kan. Dan kita tak nak lah macam saya cakap itu, antara dari segi apa, benefit yang dia dapat lah dari segi cara pemikiran, computational thinking. So benda-benda tu satu skill yang dia bila develop di usia apa, umur yang awal, usia muda ni, memang dia akan membantu banyak lah dari segi dia punya decision making bila dah makin berusia nanti kan. So agak rugi kalau dia tidak explore ni awal. Dan memang dia, kita apa, boleh ni lah encourage dia untuk masuk dalam aliran STEM. Kalau tidak pun at least dia ada basic tu. Ok, dan ni yang terakhir lah kesimpulan saya adalah dari segi walaupun kita nak push anda tuan-tuan dan puan nak push anak sendiri untuk ataupun nak explore minat mereka dalam coding ni, sebenarnya peranan kita sebagai facilitator ataupun pengulas cara ni main peranan besar lah. Bila kita tengok dari segi apa, bila kita campak je laptop kepada dia dan dia buat sendiri kerja tu, kadang-kadang dia tidak ada guidance dan lama kelamaan dia akan tidak sukalah benda tu, ada yang tak pandang dah lah. Cuma biasa saya nak huraikan di sini adalah dari segi bantuan pembelajaran kita apa, sebagai facilitator kepada anak murid kita, iaitu, ataupun anak anda sendirilah. Bila dia tak ada guidance atau tak ada bimbingan, dan lama kelamaan akan apa, hilang, sebab dia bila dia stuck pada satu benda dia tak ada rujukan kan. Macam sekarang ni mungkin dia dah akan lebih, siapa yang biasa tu mungkin akan google terus lah how to semua tu, tapi sebenarnya peranan facilitator ni sangat penting lah, supaya bila dia tak tahu tu dia boleh jawab terus, supaya dia boleh move on kepada next step. Yang kedua, kualiti peribadi tu adalah dari segi apa, kita menjaga apa, dia punya kualiti anak murid tu jugalah. Maksudnya bila kita bagi satu tugasan, satu objektif untuk dia belajar, make sure jelas dari segi apa yang dia nak capai dengan kualiti yang kita nak sampaikan tu lah. Yang ketiga adalah pengetahuan subjek. Mungkin ibu bapa di luar sana ataupun guru-guru yang tak explore lagi Scratch ni, tak ada masalah kan. Cuma dari segi, mungkin kita kena tahu basic, dari segi basic coding macam tu sahajalah. Maksud saya adalah mungkin tak tahu mendalam Scratch macam mana, tetapi at least kita terangkan apa itu konsep block programming, supaya kita boleh cakap dia ok, mungkin dia akan start ni, kita akan cuba guide sikit-sikit lah kan. Kalau tak tahu, kita sendiri akan search solution dan pass kat dia. Dan keempat lah kemahiran komunikasi. Sebab bila kita mengajar kepada apa budak-budak ni, memang kita akan apa, kemahiran komunikasi sangat penting. Tidak sama kita memberi arahan kepada orang dewasa dengan kanak-kanak. So dia kena buat step by step dan kena apa, banyak bimbingan lah di situ. Dan terakhir sekali, penilaian pembelajaran. So saya kata itu, mungkin takkanlah kita nak buat di rumah tu, mungkin mak ayah nak buat apa, takkan nak buat silibus sendiri kan. Tapi apa yang kita boleh buat adalah dari segi reward. Macam saya cakap itu, scoreboard tu kan. Kalau penilaian di situ adalah dia dapat achieve objektif tu, dapat 1 bintang contoh kan. So bila dia dapat tu, dia dapat satu reward kan. So benda tu akan push dia, dan apa, pengguna cara ataupun facilitator ni dia akan guide kat situ lah, objective base kan, tahu nak menggerakkan, ok dapat 1 bintang kan, macam itulah. So ni adalah dari segi aspek-aspek untuk kita sebagai orang nak membimbing lah. Ok, so kita itu mungkin saya cakap macam ibu bapa ataupun guru-guru yang tak tahu basic ataupun asas kepada Scratch ni, kami di Akademi DS menawarkan satu kelas online lah. Cuma di dalam ni anda boleh daftar dalam link tersebut, ataupun ada apa-apa soalan boleh contact nombor tu lah. Dan kita ada 3 sesi, dan setiap sesi dia terhad 20 orang sahaja maksimum. Tetapi dalam ni memang dia khas untuk guru, TMK, ASK dan SK, dan silibus ni memang selaras dengan KSSR dan KSSM. So bolehlah masuk dan dan kita akan cover dari segi teachers account dalam ni, macam mana anda nak mengurus kelas Scratch ni, dan sebagai guru ataupun mak ayah sebenarnya boleh mengurus dari segi classroom, studio dalam ni. Dan dimaksudkan itu adalah maksudnya student akan masuk dalam virtual classroom lah, dan kita akan pantau dia orang punya projek coding semua tu secara online, dan konsep block programming dan basic Scratch layout. So siapa pun yang mungkin nak mengajar tetapi tidak tahu basic, boleh join lah kelas ni. Dan apa-apa soalan boleh tanya terus lah di Facebook kita ataupun di nombor tersebut lah.
Okey, dan sebagai penutup juga, mungkin boleh jemput follow lah Facebook kami, Instagram dan Telegram untuk tahu berita yang latest lah. Sebab kami nanti setiap hari Jumaat memang akan ada kuliah drone untuk pengetahuan semua, serta beberapa sesi FB Live ni untuk memantapkan lagi lah pengetahuan teknologi kita. So saya mengharapkan, saya menjemput lah anda semua untuk follow dan apa inilah like apa sikit kan. So kalau ada apa-apa soalan boleh letak di comment section ni dan insyaAllah akan dijawab lah oleh kita pun oleh admin ataupun saya sendiri. Itu saja, Allahualam. Okay, so terima kasih banyak kepada anda yang yang menonton, dan harap anda dapat belajar benda yang bermanfaat, supaya kita boleh menggunakan terus direct kepada anak anda ataupun kita belajar untuk guna diri sendiri. So alam, apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang tak, yang kurang tu daripada saya sendiri. Itu saja. Okey. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.